Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Okey, jadi tajuk pelajaran sirah kita pada hari ini kita sambung daripada nota yang Ustaz berikan minggu lepas. Minggu lepas Ustaz dah berikan tentang beberapa perkara ataupun beberapa petanda yang membantu Rasulullah ketika Rasulullah bersembunyi di dalam gua Sur, kan? Okay, antaranya labah-labah, pokok, burung merpati. Okey, Ustaz ceritakan sikit. Semasa Rasulullah berada di dalam gua, Rasulullah bersembunyi bersama dengan Saidina Abu Bakar. Bersembunyi daripada orang kafir. Orang kafir sedang menjejaki Rasulullah pada ketika itu. Jadi Rasulullah terpaksa bersembunyi di dalam gua Sur. Gua Sur ni kecil sahaja, tak besar. Muat-muat untuk Nabi dengan Saidina Abu Bakar. Muat untuk beberapa orang sahaja, tak besar pun gua tu. Okey, jadi Nabi masuk dalam gua tu dan bersembunyi di dalam gua tersebut. Apa yang menyebabkan orang kafir tidak jumpa ataupun apa yang menyebabkan orang kafir tak tahu pun Nabi berada di dalam gua tu? Sebabnya adalah petanda yang Allah berikan, iaitu labah-labah. Labah-labah ni bila Nabi masuk ke dalam gua Sur, labah-labah ni dia membuat sarang di pintu gua. Di pintu gua. Maksudnya di sini kalau ada orang masuk dalam gua, sarang labah-labah tu akan hancur, betul tak? Sebab kita nak masuk dalam gua. Contoh, kita nak masuk dalam gua tapi ada sarang labah-labah, kita akan langgar sarang tu, betul tak? Jadi sarang labah-labah tu hancur. Itu menandakan ada orang masuk dalam. Tapi sekarang ni sarang labah-labah tu masih elok, masih cantik, tapi Nabi ada di dalam. Itu petanda yang Allah berikan. Jadi orang kafir tengok mustahil orang dapat masuk dalam gua tanpa merosakkan sarang labah-labah tersebut. Itu petanda yang Allah berikan. Jadi labah-labah dia membantu Nabi bersembunyi di dalam gua. Okay, seterusnya pokok. Bila Nabi masuk ke dalam gua Sur, tiba-tiba Allah tumbuhkan pokok di depan pintu gua. Sama juga kalau ada pokok depan, jadi pokok tu tidak hancur. Okey, yang seterusnya burung merpati. Burung merpati, Allah hadirkan burung merpati membuat sarang di depan pintu gua. Kan, bila Nabi duduk dalam, burung merpati pun tiba-tiba datang buat sarangnya. Maksudnya sarang tu tak hancur, pokok pun tak hancur, sarang labah-labah lagi tak hancur. Jadi mustahil gua tu ada orang masuk. Jadi di situ Allah hadirkan petanda-petanda supaya dapat menyelamatkan Nabi yang sedang bersembunyi di dalam gua Sur. Ada lagi beberapa ekor binatang yang membantu Nabi. Antaranya adalah mengkarung. Mengkarung, tahu mengkarung? Mengkarung ni dia macam cicak tapi dia lebih panjang sikit. Apa mengkarung buat? Mengkarung ni dia hapuskan tapak kaki Nabi. Dia hapuskan tapak kaki Nabi. Jadi orang kafir tak dapat nak jejak mana Nabi pergi. Ketika Nabi berada di dalam gua Sur, ada seekor haiwan yang mengacau Nabi. Apa dia? Ular. Ular, masa Nabi duduk dalam gua Sur, ular datang, dia nak patuk kaki Nabi. Tapi apa yang terjadi? Masa dia nak patuk kaki Nabi, Saidina Abu Bakar dia sanggup menghalang dengan tangannya supaya ular tersebut tidak dapat mematuk kaki Nabi. Tapi ular tersebut dia patuk tangan Abu Bakar. Betapa hebatnya Abu Bakar, dia sayangkan Nabi, dia sanggup menahan patukan ular. Terkena pada tangan dia. Jadi bila terkena pada tangan Abu Bakar, apa yang Nabi buat? Nabi meludah menggunakan air liur Nabi yang
menjadi satu mukjizat, iaitu dapat menyembuhkan penyakit. Jadi Nabi guna air liur Nabi sapu dekat patukan ular pada tangan Saidina Abu Bakar, lalu sembuh. Okey, jadi pelajaran untuk hari ini, tengok muka surat 42 nombor 8. Okey, Ustaz sambungkan sikit daripada cerita yang Ustaz ceritakan tadi. Pembesar-pembesar Quraisy telah mengeluarkan tawaran kepada semua penduduk Mekah bahawa sesiapa yang dapat menangkap atau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberi hadiah yang besar dan lumayan seperti 100 ekor unta. Maksudnya orang kafir dia bagi tawaran, siapa yang dapat tangkap Nabi dan dapat membunuh Nabi, dia akan bagi hadiah. Hadiahnya apa? 100 ekor unta. Itulah hadiah yang ditawarkan oleh orang kafir Quraisy jika dapat menangkap dan membunuh Nabi Muhammad. Okey. Jadi Ustaz harap kamu semua faham apa yang Ustaz terangkan pada hari ini. Jadi untuk itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Ustaz ucapkan selamat bercuti kepada semua dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.